Lepas mati anak, dia ambil cucu Rasul pula. Ini Sayyidina Ali. Siapa pesan? Yang pesannya ialah isteri dia, Fatimah binti Rasulullah. Punya baik tuan-tuan. Jadi akak-akak kalau nak mati besok nak pesan apa kat suami ni? Yang banyak pesan, abang jangan menikah lain. Gatal nak menikah lain kalau saya mati. Nikah dah, saya balik udah kubur secekik awak tahu. Yang tu banyak tuan-tuan. Siti Fatimah pesan suruh nikah lain. Dia bukan macam Mahani, anak bukan macam Mahani isteri Hasan. Mahani pesan pada Hasan, Hasan, maukah kau berjanji dengan aku Hasan? Berjanji apa Fatimah? Berjanji apa Mahani? Kalaulah aku melahirkan anak kita ini, aku mati. Mahani, jangan kau cakap begitu Mahani. Dengarlah dulu apa cakapku Hasan. Kalau aku melahirkan nanti, aku mati, janganlah ada orang lain di antara engkau dengan anak kita Hasan. Berjanji kalau engkau Hasan? Baiklah Mahani, aku takkan kahwin lain kalau kau mati. Tu yang Hasan tak nikah lain bila Mahani mati. Anakku Sazali, tu dia kisah 1956. Anakku Sazali tak kahwin lain, sebab tu anak dia jadi jahat, sebab tak ada kasih sayang mak. Bapak ni pegang janji dengan arwah isteri, tak mau kahwin, akhirnya dia tak boleh didik anak dia sebab tak ada mak. Jadi apa anakku Sazali? Jadi penyamun Samsung paling besar di Singapura. Bapak tahu. Ayat ni yang kita kena faham. Fatimah pesan. Fatimah masa Nabi nak mati, menangis Siti Fatimah sampai pengsan-pengsan, sayang pada Nabi. Nabi dalam suara yang terketar-ketar, Nabi kata kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, jangan menangis. Kalau ayah mati, kalau aku mati, engkau adalah orang pertama yang akan mati selepas ayah mati. Kalau aku mati ni Fatimah, kamu orang yang pertama akan ikut aku. Jangan menangis. Siti Fatimah terus senyum tuan-tuan. Aisyah tanya, kenapa kamu senyum Fatimah? Sebab Rasulullah kata, aku orang paling awal mati lepas Nabi mati. Aku seronok. Subhanallah, seronok nak mati, nak jumpa Rasulullah. Tuan-tuan pergi ke hospital, jumpa doktor. Penyakit macam makcik ni, lagi 2 minggu atau seminggu je makcik, kebiasaannya memang jalan lepas ni. Agak-agak tuan-tuan nak senyum tak? Balik ke rumah tu, anak betung tak tengok, Juli tak tengok, apa pun tak tengok, makan nasi pun tak mau dah, gelak pun tak mau dah, lagi seminggu nak mati. Fatimah tak tuan-tuan, tak lama lepas tu dia mati. Dan dia dikebumikan pada sebelah malam, macam Rasulullah dikebumikan sebelah malam. Nabi Muhammad wafat hari Isnin, dikebumikan pada hari Selasa malam Rabu. Siti Fatimah pun macam itu juga, dikebumikan pada sebelah malam, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang keempat, yang orang perempuan boleh jadi contoh, ialah Asyah binti Muhazzin. Asyah binti Muhazzin, isteri kepada Firaun. Banyak orang perempuan yang mengadu suami jahat, suami jahat, suami jahat. Saya pun nak jahat juga. Suami saya main perempuan lain, saya pun nak main jantan lain. Dia ni tak mau ambil contoh daripada Asyah. Asyah tu dapat suami jahat, bapak paling jahat sekali Firaun lah. Teruk pada Iblis lagi. Iblis tak pernah mengaku Allah, tapi Firaun mengaku dia Tuhan. Dia dapat satu isteri yang sangat solehah, namanya Asyah. Ada Asyah terikut-ikut dengan Firaun, ada Asyah ni jadi jahat macam Firaun. Asyah tetap layan Firaun. Asyah tetap dakwah pada Firaun. Asyah tetap berani bercakap yang benar dengan Firaun. Akhirnya Firaun membunuh Asyah. Ini gambaran kepada isteri-isteri yang dapat suami jahat. Nafkah tak bagi, nafkah batin tak bagi, garang, kaki pukul, taik dadah, buat naya pada isteri, pukul sana pukul sini. Isteri pesan elok-elok, tolong jadi macam Asyah, kekalkan ibadat, tambahkan ibadat. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lulus ini, ahli syurga kita macam Asyah. Tadi saya sebut pada tuan-tuan,
anak Nabi Zainab ada 2 orang anak, Fatimah ada 5 orang anak. Fatimah dengan Ali ada 5. Tuan-tuan hanya kenal Hasan dan Husin. Sedangkan anak Saidina Ali dengan Fatimah ada 5. Yang pertama Hasan, mati kena racun. Yang kedua Husin, mati kena bunuh, dipancung kepalanya. Yang ketiga Zainab. Yang keempat Ummi Kalsum. Yang keempat Ummi Kalsum. Yang kelima nama apa? Muhassin. Yang ni tak sempat lahir, mati dalam perut, gugur mati dalam perut. Muhassin, 5 anak: Hasan, Husin, Zainab, Ummi Kalsum, Muhassin. Yang kelima namanya Ummi Kalsum, cucu Nabi Muhammad, anak Ali dan Fatimah. Kahwin dengan siapa? Anak Ali ni kahwin dengan siapa? Siapa betul? Saya belanja dia. Aigau. Anak Sayyidina Ali dengan Fatimah, cucu Rasulullah. Yang keempat namanya Ummi Kalsum. Kahwin dengan siapa? Dia berkahwin dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya tuan-tuan, Abu Bakar ni, Umar Al-Khattab itu bapa mertua Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, dia kahwin pula dengan cucu Rasulullah, namanya Ummi Kalsum. Mas kahwinnya 40,000 dirham. Perkahwinan di antara anak Sayyidina Ali dengan Umar Al-Khattab. Umar itu menantu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ialah bapa mertua kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bapa mertua Rasulullah. Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Sayyidina Ali pula bapa mertua Sayyidina Umar. Pening tak? Sudah tuan-tuan. Inilah kena belajar. Bila kita belajar sirah, belajar salsilah, kita akan tahu banyak hukum tentang perkahwinan, batal air semayang, boleh kahwin dan haram kahwin dan sebagainya. Nantilah tuan-tuan kita buat tajuk khas keluarga 69. Mana boleh kahwin, mana tak boleh kahwin. Macam mana bapa mertua Nabi boleh kahwin dengan cucu Nabi? Jawapannya sebab Nabi wafat. Bila Nabi dah wafat, tak ada kaitan dengan bapa mertua lah. Bapa mertua tu bolehlah pula kahwin dengan siapa-siapa pun daripada Nabi punya, melainkan cucu dia lah. Ini yang kita kena belajar ni tuan-tuan. Sebab ada orang tak faham. Dia kata besan dengan besan boleh bersalam. Besan dengan besan boleh bersalam. Tak apa, kata dia tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin. Apa boleh kahwin? Oh ye ke ustaz, tak tahu pula, kata dia. So mengaji tak nak. So mengaji boykot. Kemudian tak tahu hukum hakam. Baik, kita sambung. Mana dia? Hilang dah. Dan tetapi duduk di rumahnya itu terlebih sejahtera daripada cemburuan, daripada fitnah. Lah sekali dia kata nak keluar ke mana pun keluarlah, nak kerja apa pun kerjalah, tapi yang lebih baik duduk di rumah, selamat daripada fitnah. Adapun apabila keluar perempuan zaman sekarang ini yang tiada takut kepada Allah, pergilah ia bermain-main dan bersuka-suka pada suatu tempat, umpamanya sama ada di darat atau di laut, lagi yang tiada memelihara daripadanya membawa lelaki yang helat, lalu dipandanglah oleh laki-laki yang tersebut satu suku daripada badan si perempuan, sama ada mukanya atau tangannya atau kakinya. Demikianlah pula memandanglah isteri tadi sesuatu suku daripada anggota laki-laki, sama ada hal yang demikian itu bersuami ada atau suami tidak ada, ataupun tidak ada suami, maka adalah segala perempuan itu berada di dalam laknat Allah, laknat Rasul, dilaknatkan pula oleh segala malaikat, hinggalah dia balik semula ke rumah dia. Tuan-tuan, ni yang Nabi pesan pada kita. Orang perempuan atau orang laki-laki pergi bermain-main, sama ada di darat atau di laut, tepi pantai ataupun tengah darat.
Maka laki-laki tengok perempuan, dia tengoknya lengan, pasal perempuan ni pakai t-shirt, dia tengoknya rambut, dia tengoknya paha, dia tengoknya betih. Dan perempuan tu pun tengok orang laki-laki, paha laki-laki, pusat laki-laki. Seperti bermain di darat atau di laut, main tepi pantai, ataupun duk main taman tema tu. Kata anak nak pergi main air pancut, anak nak pergi main legun-legun, mak pak ikut sekali. Dengan mak pak mandi sekali. Dia tengok Cina duk pakai spender saja. Yang hak Cina perempuan duk pakai bikini pula, duk lalu depan pak. Tercabut ke pihak pak, tinggallah kereta lama. Maka siapa-siapa yang pergi tengok benda itu, Allah laknat, Nabi laknat, malaikat laknat, ikan laknat, burung pun laknat. Itu tak boleh pergi Ustaz. Tak boleh pergi. Tak boleh pergi Ustaz. Pergi dengan pergi sopan. Pergi orang Kedah, tuan-tuan sebut pergi. Tak boleh pergi, tak boleh. Melainkan tuan-tuan kalau yang mana kaya-kaya di sini, buatlah taman tembok Islam. Satu untuk perempuan saja main, satu side untuk laki-laki saja main. Yang sekarang hak selera ada di Malaysia ni, tak boleh tuan-tuan. Habis tu Ustaz, macam mana anak saya nak main air terjun, nak main taman tema ni? Mainlah rumah. Nak buat macam mana lagi dah? Sistem tak ikut. Nikmat itu nikmat dunia, benda tu nikmat dunia. Allah sebut dalam surah Asy-Syura,